Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka hendaklah kamu ceraikan mereka menjelang tibanya waktu iddah. Waktu iddah maksudnya, jika nak tolak isteri, nak ceraikan isteri, biarlah dia dalam keadaan suci. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر. ربي تمم بالخير. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ومرضاته وقربه وثوابه. Amin. Amma ba'du. InsyaAllah kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dihormati ahli jawatan kuasa masjid, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, pada pagi ini Allah SWT masih lagi panjangkan umur kita. Alhamdulillah, sihatkan tubuh badan kita. Alhamdulillah. Dan insyaAllah pada pagi ini kita akan tadabbur ayat yang pertama, surah At-Talaq, perihal cerai, surah yang ke-65, ayat yang pertama insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. Kita lihat makna. Wahai Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, apabila kamu hendak menceraikan para isteri kamu, maka ceraikanlah mereka menjelang waktu iddah, dan hitunglah iddah mereka itu, serta bertawakal kepada Allah Tuhan kamu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Dan itulah hukum-hukum Allah. Dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.
engkau tidak mengetahui, boleh jadi sesudah itu Allah menjadikan sesuatu bertukar keadaan. Ini ayat yang pertama. Ayat yang pertama surah At-Talaq. Allah SWT panggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nabiyyu, dengan perkataan yang lembut, wahai Nabi. Ditujukan kepada Nabi, tetapi ayat ini hukumnya adalah untuk Nabi dan juga keseluruhan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa, wahai Nabi, apabila kamu hendak menceraikan para isteri. Adakah Nabi saja? Tak. Orang Islam sekali, semua umat Nabi Muhammad, apabila kamu nak menceraikan isteri kamu, fatalliquhunna li'iddatihinna, maka hendaklah kamu ceraikan mereka menjelang tibanya waktu iddah. Waktu iddah maksudnya, jika nak tolak isteri, nak ceraikan isteri, biarlah dia dalam keadaan suci. Jangan cerai dia dalam keadaan dia ni dalam keadaan haid. Tak boleh. Ni bagi orang nak bercerai. Bukan galakan ni. Ni dia panggil pilihan terakhir. Bukan kata senang-senang balas sikit. Tak setuju sikit, cerai. Kita pergi rujuk pada kawan kita, sahabat kita. Sahabat kita kata, kalau kawan cerai selalu. Jangan mudah-mudah nak sure supaya cerai. Cerai ni jalan hok tak boleh pergi dah, jalan mati dah. Maka bertemulah dengan cerai. Fatalliquhunna li'iddatihinna, bila nak cerai tadi, maka cerailah dalam keadaan beriddah, makna suci, dalam keadaan suci yang belum lagi disetubuhi ketika suci tu. Lepas pada dia mari haid, bila dia haid, selepas haid maka dia suci, tak setubuh lagi, cerai. Jangan setubuh dulu baru cerai. Tak ada. Dia kalau kita setubuh dulu baru cerai, dia panggil kita telah menzalimi dia, menjadikan panjangnya masa iddah tadi. Jadi kau panjang lah. Jadi dia panggil win-win situation tu. Islam ni dia mengambil kira semua. Jadi jangan kita menzalimi dia. Mungkin boleh jadi dia nak nikah dengan orang lain pula lepas ni. Dia ada jodoh pula dengan orang lain. Contohnya ada orang kenal kepada dia, kita dah tak jadi bini kita, apa lagi kita nak marah? Dah kena masuk minta. Kita nak marah lagi. Siapa dia ambil bini aku? Bini aku apa? Kita cerai dah. Jadi tuan-tuan semua, maka Islam menjaga, fatalliquhunna li'iddatihinna, maka ceraikanlah mereka menjelang tibanya waktu iddah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, falyutalliqaha tahiran qabla an yamassaha. Ini hadis. Fatilkal iddatu allati amaraha Allah taala ay yutalliqa laha an-nisa. Ceraikanlah dia dalam keadaan suci sebelum setubuh dengan dia, kerana tempoh itu waktu beriddah, iaitu menunggu tidak boleh berkahwin. Iddah, tempoh iddah ni tempoh dia kena menunggu nak suci ke rahim dia tadi, maka dia panggil tempoh ni dia tak boleh nak berkahwin. Ada orang lain kenal tapi tak boleh nak kahwin lah, sebab masih tempoh tu iddah. Suami dia nak rujuk, dia pun rasa tak kenalah kita ni, tak apalah. Sebab itulah kalau nak cerai isteri, jangan duk tunjuk pongah. Dia panggil pongah tak cerdik. Lagu mana? Aku tolak 3 kamu. Tolak 3 selalu. Jangan tolak 3 menyesal. Tolak 3 tu panggil tolak ba'in. Tolak ba'in ni maknanya nak rujuk tak boleh dah. Cara mana, bagaimana cara? Istilah kita baca kemarilah. Cina buta tu tak boleh lah. Pakat dengan orang lain, suruh nikah dengan bini dia, bekas bini dia lah. Lepas tu dia mau cerai,
Demo cerah bini demo, kahwin ambil balik. Nah, itu tak boleh. Baik. Selepas tu Allah Subhanahu wa taala fatalliquhunna li'iddatihi. Fatalliquhunna li'iddatihinna. Selepas itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka bila kamu cerai tadi, apabila kamu hendak menceraikan para isteri kamu, maka cerailah mereka menjelang waktu iddah mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, la tutalliqun nisaa illa min ribah. Jangan kamu ceraikan isteri kamu melainkan kerana keraguan. Fa innallaha azza wa jalla la yuhibbudz zawaqin wala zawaqat. Kerana sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang lelaki suami yang suka mengikut selera. Makna bertukar-tukar suami, tukar isteri. Tak kena sikap cerah, tak kena sikap cerah. Allah Ta'ala tak suka jenis pasal lagu ni. Wa ahsul iddah. Wa ahsul iddah. Tuan-tuan semua, bila kita sembang, bila kita bicara pasal tolak ni, panjang lebar lah perbincangan dia. Itu boleh kita rujuk kitab fiqh pula lah. Kalau kita nak hurai di sini dengan panjang lebar yang ada dalam kitab fiqh, tak bergeraklah tafsir kita ni. Maka insya-Allah saya ni kira sebut sikit-sikit sajalah. Dia talak ni, dia ada talak sunni, talak bid'i, talak sunni, talak bid'i, dan talak bukan sunni dan talak bukan bid'i. Tu ada huraianlah sikit. Talak sunni ni ialah menceraikan isteri dalam keadaan suci, tanpa disetubuhi ataupun tanpa mengandung. Jadi ni dia panggil talak sunni. Talak bid'i iaitu kita cerai isteri, alhamdulillah, dalam keadaan dia ni haid. Ni dilarang. Jadi hak ni dilarang, dia panggil talak bid'i. Jadi tuan-tuan semua, Allah SWT sebut wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wattaqullaha rabbakum. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikut nafsu kita. Kita besarkan nafsu tanpa kita menurut perintah Allah SWT. Allah Ta'ala suruh kita wattaqullaha rabbakum, takutlah kamu kepada Tuhan kamu, la tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan kamu keluarkan mereka itu isteri-isteri yang kamu cerai, min buyutihinna, daripada rumah-rumah yang mereka diami. Jangan kita hambat dia. Bila tu dalam masa iddah tadi, dalam masa iddah kita kena peruntukkan suami ni, kena letakkan dia ni di bawah jagaan kita. Ada rumah selamat, rumah tu makan minum, kita kena jaga dalam masa iddah tadi 3 bulan. Dalam masa dia panggil kita boleh rujuk lagi. Wala la tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan kamu keluarkan mereka dari tempat tinggal mereka selepas mereka itu diceraikan sehingga habisnya waktu iddah. Waktu iddah tadi 3 kali suci lah. Bermakna kamu tidak boleh nak usir, nak ambak tak boleh, pergi cari rumah lain tak boleh. Tak boleh kecuali dalam keadaan darurat. Rumah tu terbakar, tak ada arah lah. Rumah tu kalau tak pindah, rumah tu kena anyut air, maka pindahlah. Wala yakhrujuna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Dan janganlah mereka diizinkan keluar, jangan izinkan mereka keluar daripada rumah tadi
dalam masa iddah tadi tak boleh keluar, tak boleh nak keluar, kecuali kalau dia tu terpaksa keluar, itu tak ada apa ni, tak ada arah lah. Kalau nak keluar main-main, hukumnya adalah haram, tak boleh. Berasa nak pergi jalan patah tak boleh dalam masa iddah tu, tak boleh. Itu dia panggil ada undang-undang watilka hududullah, watilka hududullah, dia panggil watilka hududullah. Itu adalah hukum-hukum Allah SWT. Wa may yata'adda hududallah faqad zalam nafsah. Siapa yang menyalahi yata'adda hududallah, siapa yang menyalahi hukum-hukum Allah ataupun dia melanggar hukum-hukum Allah, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Maknanya apa? Makna dia mendedahkan kepada dirinya tadi diseksa oleh Allah SWT di akhirat nanti. Jadi tuan-tuan semua, bab masalah perempuan ni, kalau contoh yang Allah Ta'ala sebut tadi, wala yakhrujuna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah, dan jangan mereka diizinkan keluar kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang terang. Siapa dia ni? Mereka ni isteri. Jangan bagi mereka keluar rumah, kecuali mereka ada buat buat perkara yang keji, yang terang, yang nyata, iaitu di antaranya mungkin dengan sebab mereka ni maki, berzina, maki ahli keluarga lelaki, tok lelaki dia duk kata huduh, duk maki keluarga, maki suami dia buat zina dan sebagainya. Tak apa, mu tak payah duduk dah rumah ni, aku duk jaga kamu, bagi makan kamu. Dah kamu ni ada perangai hak buruk, bifahishatin mubayyinah, maka kamu boleh keluar. Ni tak apa dah. Sebab mereka dah langgar dah, isteri ni dah langgar dah, orang panggil batasan. Maka Islam membenarkan suami ni tak caralah ke dia, walaupun dalam masa iddah tadi, illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Nak kena ingat juga perempuan-perempuan yang dicerai, bila kata dia cerai agak, bukan boleh dia nak kutuk suami dia, nak kutuk keluarga suami dia, nak kutuk pak mertua dia. Di bawah masa iddah tadi, masa jagaan yang patutnya suami yang kena bagi keselamatan rumah dan sebagainya, makan minum dan sebagainya. Tetapi kalau dia dah buat bifahishatin mubayyinah, maka hak suami tadi, suami nak keluarkan dia, ikut suami dah. Tak ada nak kata apa dah. Dia tak ada hak dah situ. Mana isteri tidur tadi tidak berada di bawah tanggungan suami dah. Makna suami boleh hambak dia lah. Mu nak pergi mana pergi lah. Dah mu ni dah melakukan zina dengan orang lain, buat benda-benda yang keji dan sebagainya, maka ini bukan tanggungjawab aku nak halau kamu, boleh halau lah. La tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Dan Allah SWT sebut apa? Engkau tidak mengetahui, boleh jadi sesudah itu Allah menjadikan sesuatu bertukar keadaan. Sebab apa Allah Ta'ala panjangkan masa 3 kali suci ni, 3 kali haid ni, masa untuk boleh rujuk. Dia panggil iddah dia, boleh rujuk balik. Sebabnya takutnya dia panggil ada timbul keinsafan dua belah pihak. Ataupun yang salahnya isteri. Isteri ni, suami ni nak bagi pengajaran, sebagaimana kita lihat cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan isteri-isteri. Nabi tak pergi semua rumah isteri sebulan. Kita dengar ada cerita kemarin 2 hari lepas ke. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pergi rumah isteri selama sebulan, tak pergi belakang, sebab nak ajar isteri. Nak ajar isteri.
Jangan duduk orang panggil tak puas hati antara mereka. Akhir sekali Nabi tak pergi belakang sebulan, tak pergi, tak setubuh sebulan, tak pergi sebulan, tak kacak sebulan. Untuk nak apa? Untuk nak ajar. Dan Nabi cegah salah seorang. Dan dalam masa tempoh iddah tadi, boleh rujuk tadi, maka Nabi rujuk balik. Itu sebagai pengajaran. Maka boleh jadilah tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dzalika amra. Engkau tidak mengetahui, boleh jadi sesudah itu Allah menjadikan sesuatu bertukar keadaan. Daripada duk beci dah dia panggil tidak bersama lama mana ni. Tidak baik lama. Rasa nak cari tok lelaki hok supa ni payah pula. Nama kan duk sorang siapa kau mati. Dia pun menyesal. Abang, kita minta maaf abang. Abang pun jadi lembut hati. Tak apalah, raja'tuki, aku rajak kamu. Cerai dah tadi, tolak satu tadi. Tapi dalam masa iddah tadi boleh rujuk balik, raja'tuki. Bila kita nak rujuk tadi dalam mazhab Syafi'i, dia nak kita bawa saksi. Kita bawa saksi. Sebab kalau tak bawa saksi banyak risiko. Banyak risiko tu. Banyak risiko apa? Salah ke kita dah rujuk dah. Orang tahu dah kita bercerai. Suami pun mati. Saka tu. Saka tu. Isteri tak boleh lah bercerai dah. Tetapi sebenarnya isteri tidak, suami dah rujuk balik dah. Sepatutnya saka tadi, orang panggil harta pusaka tadi, isteri dapat. Tetapi oleh kerana tidak ada saksi masa rujuk tadi, sebab itulah hakim katakan nak rujuk mai sini. Nak saksi tadi, hakim nak tengok, maka masyarakat kata tak apa nak rujuk balik, tak apa mai sini, kita ada saksi. Supaya apa? Supaya mudah belakang hari. Kalau kita duk main tak ada saksi, maka takut jadi apa-apa. Tak mati tak apa, jadi kalau mati jadi masalah. Lafaz rujuknya, lafaz rujuknya dan lafaz cerai ni, dia kena ada yang soreh, ada yang kinayah. Cerai ni ada yang soreh, ada yang kinayah. Cerai, aku ceraikan kamu, jelas ke tak? Jelas. Aku tolak kamu, jelas tak? Jelas. Tu dia panggil soreh. Balik rumahmu, balik rumah yamu, jelas tak? Tak jelas. Itu tengok pada niat. Balik rumah ayamu, mau balik keluar daripada rumah ni, tak jelas tu. Kalau dia kata balik rumah ayamu, mau bawa mari sini kau, mau balik keluar rumah, dengan makna suami tak adalah. Niat dia lagu mana? Niat dia kata dengan membawa makna cerai, balik rumah ayamu dengan membawa makna cerai, jadi cerai. Tu dia panggil kinayah. Sama juga bila kita rujuk ni. Rujuk ni hak sorehnya, hak jelasnya, saya rujuklah kamu balik. Saya rujuk kamu. Aku rujuk kamu. Rujuk kamu. Tak apa? Kita baik mula. Dah jolah dah tu. Kita baik mulalah, bola kita duduk dah dekat ada balah gini. Kita baik semula. Jadi tuan-tuan semua, mana benda ni dia kena lafaz. Benda nak kena lafaz. Sebab tu nak kena kepada saksi. Ni disebut فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا
Maka apabila mereka hampir habis iddah mereka, 3 kali suci nak habis dah ni iddah ni. Suami kata aku tolak kamu ni, nak habis dah iddah. Maka hendaklah kamu rujuk mereka dengan baik. Buat pilihan lah. Nak rujuk ke atau lepaskanlah mereka dengan baik secara yang patut. Nak lepas ke? Nak lepas tu maksudnya tak rujuk. Kalau nak baik semula, fikir balik. Bila nak habis iddah tadi. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil dari kalangan kamu. Panggil orang yang adil. Saksi. Saksi ni tak boleh saksi hak jenis. Orang panggil hak munafik. Kacak. Orang panggil saksi tidak siqah. Saksi yang adil ni maksudnya saksi yang tak ada rekod yang tidak baik dia ni. Dia ni orang baik. Rekod dia, hidup dia ni orang kenal dia ni orang baik. Cakap betul. Nak saksi dia panggil siqah. Dan tegakkan penyaksian itu kerana Allah. Dan orang jadi mari saksi ni, dia kena tegak pendirian ni, kena adil sungguh dah. Kalau kita dengar, dia rujuk balik, kita dengar sendiri, kita lihat dengan mata dan dengar dengan telinga kerana Allah SWT. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ini pengajaran bagi orang yang ada masalah kekeluargaan, dia sampai tahap cerai, maka Allah Ta'ala bagi pengajaran kepada mereka. Cerai ada penyelesaian dalam masa tempoh tadi, dia panggil tempoh boleh rujuk balik. Tempoh iddah tadi tujuannya Allah Ta'ala nak suruh baik semula, tak ada peluang. Barang siapa bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Siapa dia yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan bagi kepadanya jalan keluar. Kita tengok dulu makna bawah. Dan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan bagi tiap-tiap sesuatu itu ketetapan. Tuan-tuan perasan ke tidak ayat ni? Ayat ni selalu orang duk baca wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ayat apa? Ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar. Di sini dia panggil ada asbabun nuzul ayat ini. Wa may yattaqillah ni. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Baik, sebelum kita nak melihat kepada bawa ayat 1000 dinar ni, kalau mengikut Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah membawa saksi ni, sunat di sisi Imam Abu Hanifah. Mazhab Hanafi kata kita bawa saksi tadi sunat. Dan wajib bagi mazhab Syafi'i bawa saksi ketika kita nak rujuk, ketika cerai isteri, kita nak rujuk balik, maka dalam mazhab Syafi'i wajib bawa saksi. Wa aqimus syahadata lillah. Itu hamba rasa tak ada masalah. Terus kepada wa may yattaqillah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Kata ahli tafsir, ahli mufassirin dia panggil, ayat ini ditujukan kepada umum. Wa may yattaqillah, siapa-siapa dia saja yang takwa pada Allah SWT, Allah SWT akan buka jalan bagi dia. Yang penting dia takwa pada Allah. Pernah diturunkan untuk ditujukan kepada Auf bin Malik Al-Ashja'i.
Auf bin Malik al-Ashja'i, anak kisah anak dia. Anak dia telah ditawan oleh kaum musyrikin. Anak siapa? Anak Auf bin Malik, seorang sahabat Nabi, Auf bin Malik al-Ashja'i. Dia mari mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dia ni amat rasa susah hati sungguh. Maka dia mari mengadu kepada Nabi. Dia kata, musuh telah menawan anakku wahai Rasulullah. Telah menawan anakku, menyebabkan ibu dia berkeluh kesah, tak boleh nak tidur, rasa tak sedap duduk, rasa orang panggil bimbangnya, macam mana keadaan anak, tak balik dah beberapa hari kena tawan di musuh. Maka patut-patut apa wahai Rasulullah, kamu nak suruh kami buat? Kami nak buat macam mana? Apa saranan kamu wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada Auf bin Malik dengan isteri dia ni, ittaqillaha wasbir. Hei Auf bin Malik, kamu takutlah pada Allah SWT. Ittaqillaha wasbir, takwa pada Allah dan sabar. Wa amuruka wa iyyaha an tastakthira min qawli la hawla wa la quwwata illa billah. Dan aku arahkan kamu supaya kamu dengan isteri kamu ni kena baca banyak la haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Maka dia berbalik cerita kepada isteri, kepada isteri dia di rumah, ataupun isteri dia mari sekali ke tak kisahlah. Tapi dua-dua ni baca, balik rumah baca la haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Duk oleh hak ni. Maka dia duk amal bacaan ni. Maka pada satu hari, tengah-tengah dia duduk dalam rumah dia, tak tahulah berapa hari beza masa dengan dia pergi mengadu hal pada Nabi ni. Maka tiba-tiba dia dengar, kalau mengikut dalam dalam ceritanya, dia pergi cerita pada Nabi, contoh petang ni Nabi suruh baca, malam ni dia baca sampai ke subuh. Pagi esok subuh hari sebelum pada cerah tanah ni, dia dengar anak dia ketuk pintu, pintu rumah diketuk. Tengok anak dia. Bila tengok anak dia balik, terkejut. Dia terkejut tengok anak dia balik. Kalau anak dia balik sore tak terkejut, tetapi anak dia ni balik bawa 100 ekor unta. 100 ekor unta ni milik siapa? Milik musuh. Musuh bila kita perang, dia panggil harta rampasan perang. Hok harta musuh tadi jadi milik kita. Kita boleh ambil, dia panggil ghanimah. Maka anak dia ni bawa balik 100 ekor unta. 100 ekor unta. Ada disebut daripada Muqatil bahawasanya anak dia ni bukan bawa balik unta, tetapi bawa baliknya sekumpulan kambing dengan barang-barang yang berharga. Maka Auf bin Malik ni rasa tak sedap hati. Apa hukum ni? Apa hukum ni? Maka dia pun pergi rujuk pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, anakku sudah balik, tapi masalah baliknya tidak balik saja, balik bawa kambing. Dia cerita kata balik bawa unta. Jadi masalah sekarang ni, masalah boleh ke tidak nak makan kambing ni? Boleh ke tidak? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata boleh. Boleh, tak ada masalah. Boleh makanlah kambing itu, tak ada masalah. Maka turunlah ayat ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Tu ayat 1000 dinar ni. Barang siapa bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Sebab apa? Sebab takwa tadi. Sebab dia duduk baca tadi.
Ibu dia duk baca tadi, Auf bin Malik dengan isteri duk baca la haula wala quwwata illa billah. Jadi pengajarannya, siapa yang ada masalah yang dia terkepit, rasa masalah apa yang dia ditimpa tadi, penyelesaiannya kena takwa pada Allah Ta'ala, ingat banyak doa banyak-banyak, boleh amal dengan doa yang diajar oleh Nabi ni, zikir yang diajar oleh Nabi, la haula, tiada daya, wala quwwata, tiada kekuatan, illa billahil aliyyil azim, kecuali daya kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya-Allah kita kalau ada masalah, jangan duk baca benda lain, baca yang warid-warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya la haula wala quwwata illa billahil azim. Banyak ke sembahyang hajat, banyak ke doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manin qata'a, satu lagi nak kita habiskan ni. Manin qata'a, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, man inqata'a ila Allah kaffahu Allah kullu ma'unatin wa razaqahu min haitsu la yahtasib, wa man inqata'a ila ad-dunya wa kullahu wakkalahu Allah ilaiha. Barang siapa yang menghabiskan waktunya untuk urusan kerana Allah, nescaya Allah takdirkan dia mempunyai perbelanjaan yang cukup dan diberi rezeki datangnya dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebab apa? Sebab dia berada dalam urusan dengan Allah. Kalau dia buat urusan dia dengan Allah, Allah Ta'ala akan jaga rezeki dia. Biar kita ni selesai dulu kita dengan Allah, urusan kita dengan Allah. Maksud apa dia? Maksudnya kalau contoh tiba semaya, waktu semaya, lama kita semaya, lama Tala kerja tak sudah, rezeki putus dah, rezeki tak akan putus. Biar kita buat hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan barang siapa yang menghabiskan waktunya untuk urusan kerana dunia, nescaya Allah menjadikan wakil untuk mengurus urusan dunia. Siapa dia yang menghabiskan waktu dia untuk urusan dia ni kerana dunia. Jadi kalau dunia ni maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak akan ambil cara urusan dia tadi. Tapi kalau dia menghubungkan urusan dia dengan Allah Ta'ala, selesai dia dulu dengan Allah Ta'ala, insya-Allah Allah Ta'ala akan cara ke dia. Itu maksudnya. Jadi tuan-tuan semua, yang pentingnya, wa may yattaqillaha, siapa yang bertakwa pada Allah Ta'ala, yaj'al lahu makhraja, Allah Ta'ala akan jadikannya ada jalan keluar. InsyaAllah banyakkan kita tawakal ala Allah. Wa may yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh, siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan bagi cukup keperluannya. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah telah mengadakan bagi tiap-tiap sesuatu itu ketetapan. Jadi insya-Allah pada pagi esok kita akan belajar lagi ayat yang keempat, insya-Allah. Jadi perlahan-perlahan lah, satu dua ayat sehari tak apalah, asal kita faham. Itu pun kalau ikut secara terperincinya, secara halus, panjang lagi perbincangannya, merasa tak sampai lagi lah. Kita ambil ala qadar sahaja tu, insya-Allah. Jadi ucap terima kasih semua yang hadir. Mudah-mudahan ayat 1 sehingga ayat 3 tu kita memahami dalam surah At-Talaq ni. Jadi hamba rasa sekadar tu dulu, insya-Allah kita bertemu pada pagi esok. Wallahu alam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.